Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintang dan nilai rintangan. Okey, apa isi video ini? Dalam video ni, saya akan bentangkan berkenaan dengan apa itu perintang, kegunaan, komponen dia dan jenis-jenis perintang. Ini adalah contoh gambar perintang. Okey, yang keduanya adalah macam mana kita nak kira nilai perintang. Ada beberapa cara, tapi saya akan gunakan hanya satu sahaja cara yang paling mudah. Baik, kegunaan perintang. Okey, kegunaan perintang ni yang pertamanya adalah kerja dia adalah menghadkan arus dalam litar. Macam mana nak kita nak terangkan? Hadkan arus dalam litar ni macam ni. Kita umpamakan macam bonggol. Bonggol dekat dalam satu jalan yang lurus ataupun jalan yang lurus lah, jalan raya yang lurus. Kalau jalan raya ni kalau dia tak ada bonggol, jalan dia mesti kereta ke motor mesti bawa laju. Tapi kalau ada bonggol, kereta ke motor ke mesti dia akan bawa perlahan bila ada bonggol. Maksudnya macam tu. Bonggol ni pun macam perintang, dia nak hadkan arus dalam litar. Itu kerja dia yang pertama. Yang keduanya adalah dia dapatkan susuk voltan dalam litar. Maksudnya dia nak rendahkan susuk voltan. Maksudnya kita ambil umpama macam bonggol jugalah. Kalau macam dia ada bonggol, kereta kita kalau contohlah kita tengah bawa laju, lepas ada bonggol, kereta kita mesti melompat ataupun kerja dia banyak. Tapi bila ada bonggol, kalau contohlah kita kena slowkan, jadi kerja kita makin slow. Maksudnya itu kerja dia. Maksudnya kita nak rendahkan voltan dalam litar. Dua kerja dia. Satu hadkan arus dan satu lagi kita nak susutkan voltan. Maksudnya kita boleh kira voltan tu dekat dalam perintang, specifically dalam sesuatu litar. Itu dua kerja dia. Baik, ada dua jenis litar. Ada dua jenis perintang. Yang pertama adalah perintang tetap. Perintang tetap ni adalah nilai dia sama. Dia tak pernah berubah nilai dia. Kalau kata 10, 10 lah. Kalau kata 15, 15 lah. Dia tetap. Dan ini simbol dia. Biasanya kita pakai yang ni. Kita pakai yang ada dua ni lah. Satu yang bergerigi ni, satu yang petak. Ni macam macam gambar bonggol kan. Okey, itu simbol untuk perintang tetap. Yang kedua, jenis perintang dia adalah perintang boleh laras. Perintang boleh laras ni adalah perintang yang kita boleh laras. Kalau dia bagi perintang ni nilai dia 10, kita boleh letak dia 5, kita boleh letak dia 9. Yang bulat ni kerja dia adalah tombol ataupun tombol pelaras lah. Kita boleh pusing dia untuk kita nak pastikan kita nak rintangan dia kecil ke rendah. Okey, ini aplikasi dia, perintang boleh laras ni macam kipas. Mula kita nak nombor 1, dia slow kipas. Nombor 5, kuat. Macam ni yang lebih kurang kerja dia perintang boleh laras. Okay, simbol dia macam ni. Simbol ni kita biasanya ada 4. Dia sama je macam perintang tetap, tapi dia punya arrow ataupun anak panah. Itu biasa. Kalau ada anak panah ni, kita namakan sebagai perintang boleh laras. Okay, so jenis perintang ada dua. Perintang tetap dan juga perintang boleh laras. Baik. Apa maksud kerintangan? Kerintangan ni ataupun dalam bahasa Inggeris resistant. Dia punya huruf dia R. Okey, perintangan ni macam ni. Maksudnya macam nilai yang ada pada perintang tu ataupun kekuatan, kapasiti perintang tu untuk menghadkan arus, untuk dia punya kata kapasiti perintang tu dalam 1 litar. Ianya diukur dalam unit ohm. Rintangan mesti dalam unit ohm. Resistor dalam unit ohm. Contoh, kalau saya bagi contoh ni, perintang tetap ni 1000 ohm. Maksudnya perintang ni dia ada kapasiti nak melawan arus tu sebanyak 1000 ohm. Okey, untuk arus dengan voltan saya akan video lain. So kita fokus ini pada perintang saja. Baik, seterusnya. Macam mana kita nak kira nilai perintang? Okey, ada dua cara. Yang pertamanya kita guna alat pengukur. Alat pengukur ada dua jenis. Okey, pertama kita guna alat pengukur, yang kedua kita guna manual. Okey, kalau guna alat pengukur ni dia pun ada dua jenis. Satu, kita pakai multimeter lah. Multimeter ni maksudnya meter yang alat pengukur yang boleh ukur macam-macam. Dia boleh ukur perkerintangan, resistor ataupun ohm. Dia boleh ukur arus, dia boleh ukur voltan dan sebagainya. Multimeter ni ada dua. Satu yang analog. Analog ni yang dia ada jarum. Jarum dia boleh gerak. Maksudnya dia macam kita punya jam analog lah. Sama je. Dia punya konsep dia sama. Jam analog. Analog multimeter. Kita boleh ukur nilai perintang menggunakan analog multimeter.
Kalau kita guna, yang kedua adalah digital multimeter. Digital ni dia ada screen lah, sama macam jam digital, sama. Dia konsep kalau digital ni nombor yang boleh papa, kalau analog ni dia ada jarum. Okey. Yang kedua adalah kita guna kaedah manual. Manual kita akan gunakan jadual perintang. Jadual warna perintang. Baik. Pada hari ini, pada video kali ini saya akan kongsikan macam mana kita nak ukur nilai perintang menggunakan jadual nilai warna perintang. Baik. Okey, sekarang ni kita akan bagi contoh kiraan secara manual nilai perintang menggunakan jadual. Okey, biasanya kalau dekat kedai ataupun dekat kedai elektronik ataupun dekat yang biasa komponen-komponen elektronik, kalau perintang dia ada dua jenis. Perintang tetap satu yang 4 jalur, 1, 2, 3, 4, ada 4 jalur, ada 4 warna, 4 warna apa, garis lah kita kata, 4 garis warna, ataupun satu lagi 5 garis warna, 5 jalur. Baik, kita akan tengok dua-dua cara macam ni kita nak dapatkan. Contoh, kalau yang ni berapa nilai dia, berapa ohm dia. Kalau yang ni pula, berapa ohm dia. So, kita akan tengok. Baik, ini adalah contoh, ini adalah jadual warna nilai perintang. Okay, ini contoh untuk 4 jalur warna. Okay, 1, 2, 3 dan 4. Dekat dalam jadual ni, dia ada untuk, okay, ini color ni adalah color jalur lah. Color jalur, hitam, coklat, merah dan sebagainya. Ini untuk jalur pertama, ni nombor dia, maksudnya nilai dia. Untuk jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, ini untuk multiplier ataupun kalau misalnya untuk yang 5 jalur, ini untuk jalur yang keempat dan ini adalah tolerance ataupun dia punya approximately ataupun tambah tolak. Baik, kalau kita ambil contoh 4 jalur. Okay, untuk jalur pertama yang kita pakai ni, jalur kedua, untuk jalur ketiga kita dah tak pakai yang ni sebab jalur ketiga ini hanya dipakai untuk yang ada 5 jalur sahaja. Okay, lepas ni saya akan contoh. Kalau yang jalur ketiga untuk perintah 4 jalur, dia kena ambil nilai multiplier ataupun pendarab. Dia yang ni. So nombor dia, kalau contoh black, dia akan jadi 0, 1, 2 dan sebagainya. Ini adalah kuasa contoh. Kalau ni, kalau misalnya hitam ni dia 0 lah, jadi 10 kuasa 0 sama dengan 1. Kalau yang ni 10 kuasa 1 sama dengan 10. Dia akan kali lah. Nanti saya akan tunjukkan cara pengiraan. Ini adalah tolerance ataupun tambah tolak. Maksudnya tambah tolak, kalau misalnya dia tambah 1%, maksudnya dia ada minimum, dia ada maksimum. Ini untuk 4 jalur. Kalau perintah 5 jalur, jalur pertama dia ambil jalur pertama, jalur kedua dia ambil jalur kedua, jalur ketiga pun dia ambil jalur ketiga, dan jalur keempat dia ambil pendarab ataupun multiplier, jalur kelima dia ambil tolerance. Baik, kita akan buat dua contoh kiraan perintah secara manual untuk 4 jalur dan juga 5 jalur. Baik, untuk 4 jalur. Ini adalah contoh perintah yang saya lukis. Dia ada 4 jalur. Jalur pertama merah, kuning, hitam dan juga ini silver ataupun perak. Okey, berdasarkan kepada jadual sebelum ni, kalau merah dia punya nombor 2. Kalau kuning 4. Kalau hitam dia 0. Maksudnya kita pendarab dia 10 kuasa 0. Kalau misalnya perak, dia punya tolerance ni adalah 10%. Baik, kalau kita masuk ke dalam table, kita masuk ke dalam samaan, dia akan jadi macam ni. Maksudnya 2, 4 kali dengan 10 kuasa 0 adalah 1. So 24 kali 1. Kalau yang ni 10% ni adalah dia punya tolerance. Tambah tolak 10%. Jadi 24 tambah tolak 2.4 ohm. Maksudnya minimum kalau 24 kena tolak 2.4. Kalau maksimum 24 kena tambah 2.4. Jadi nilai dia adalah R ni ataupun resistor ni untuk perintah ni adalah 21.6 paling minimum dan 26.4 paling tinggi. Okey, kenapa dia ada minimum dengan maksimum? Kalau contoh misalnya satu syarikat pengeluar ni dia keluarkan satu perintah, dia katalah bahawa sepatutnya 24. Nilai ni adalah 24 ohm. Tapi kita kena tengok kalau misalnya company dia akan beritahu okey nilai 24, tetapi dia ada tambah tolak. Mungkin ketika mana manufacturing, ketika mana tu dia ada sedikit error tu, so dia bagi error dia 10%. So minimum 21.6
maksimum 26.4. Maksudnya kalau kita ukur gunakan multimeter dalam range ni lah, mungkin saya dapat 22, mungkin tuan dapat 25, mungkin betul 24. Nah, itu adalah orang kata lebih kurang pada langkah berjaga-jaga lah. Baik, itu untuk 4 jalur. Baik, saya bagi contoh untuk 5 jalur. Okey, 5 jalur, ini contoh yang saya berikan. Jalur pertama kuning, kedua hitam, jalur ketiga merah, jalur keempat ni adalah coklat, jalur kelima ni adalah emas. Baik, berdasarkan pada jadual, jalur kuning 4, jalur hitam kosong, jalur merah 2 nilai dia. Jalur perang ni ataupun coklat ni nilai dia 1. So 10 kuasa 1. Okey, untuk yang kelima ni dia jadi tolerance ataupun tambah tolak lah. Maksimum minimum dia dalam 5%. Kalau kita masukkan dalam table, dia akan jadi 402 kali 10 kuasa 1. Maksudnya 402 kali 10 kuasa 1 tambah tolak tolerance dia 5%. Jadi 420 tambah tolak 5% daripada 4220 adalah 201. Jadi tambah tolak 201. So nilai untuk perintang ini adalah minimum dia adalah 4020 tolak 201 sama dengan 3819 ohm. Maksimum dia 4020 tambah 201, dia akan jadi 4221 ohm. Jadi perintang yang 5 jalur ini nilai dia di antara 3819 hingga 4221 ohm. Itu kalau kita nak kira nilai perintah secara manual menggunakan jadual warna perintah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa dalam video seterusnya. Bye.